khabar anak semua? Baiklah, pada kali ini kita akan sama-sama mempelajari pendidikan Islam tahun 5 bidang ibadah dalam tajuk Jumaat Penuh Barakah. Mari kita sama-sama memerhatikan dan kita fikirkan apa yang terdapat di dalam gambar ini, iaitu muslimin sedang menuju ke masjid. Hari Jumaat ialah hari yang paling utama dan merupakan penghulu segala hari. Hari Jumaat ialah hari yang paling utama dari 7 hari seminggu, iaitu hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu. Hari Jumaat lah hari yang paling utama, yang paling mulia dalam agama Islam kita. Dan ia merupakan penghulu, iaitu ketua bagi hari-hari yang 7. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan solat Jumaat? Solat Jumaat ialah solat sembahyang yang dilakukan sebanyak 2 rakaat. Solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjemaah, iaitu seorang imam dan makmum. Pada hari Jumaat dalam waktu zuhur, waktu solat zuhur pada hari yang lain, dengan didahului dengan 2 khutbah. Sekali lagi, solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah pada hari Jumaat dalam waktu zuhur dengan didahului oleh 2 khutbah. Apakah dalil wajibnya solat Jumaat ini? Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-69, ayat yang ke-9. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah berjual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Sebenarnya ada kisah berkenaan ayat ini, iaitu pada zaman dahulu, itu ketika Rasulullah SAW masa itu berada di Madinah. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah, tiba-tiba ada peniaga dan pedagang datang ke kota Madinah. Maka ketika itu para jemaah yang sedang mendengar Rasulullah berkhutbah, maka bila mereka melihat peniaga pedagang yang baru sampai di dekat Masjid Nabawi, maka mereka keluar pergi untuk membeli. Maka turunlah ayat ini. Ketika itu baru permulaan Islam. Baiklah, apakah hukum solat Jumaat? Hukumnya ialah fardu ain. Bagi orang lelaki saja yang muslim yang cukup syarat.
nanti kita akan mempelajari apakah syarat bagi orang yang sudah diwajibkan solat Jumaat. Mari kita tanya diri kita persoalan, mengapakah orang perempuan tidak diwajibkan solat Jumaat? Mari kita fahami dan kita praktikkan. Ada beberapa perkara yang akan berlangsung, yang akan berlaku bila solat untuk didirikan, bila akan didirikan solat Jumaat itu. Yang pertama, muazzin atau Bilal, tukang azan, akan mengazankan, akan melaungkan azan yang pertama apabila masuknya waktu solat zuhur. Apabila masuknya waktu solat zuhur, muazzin, tukang azan ataupun Bilal akan melaungkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga selesai. Kemudian makmum akan bergegas untuk solat sunat sebelum Jumaat dahulu, solat sunat qabliyah Jumaat. Bila selesai sunat, bila selesai makmum menunaikan solat sunat, sembahyang sunat sebelum Jumaat, maka khatib ataupun imam. Apa dia khatib? Khatib iaitu tukang yang membaca, yang berkhutbah. Khatib ialah orang yang berkhutbah ataupun membaca khutbah. Biasanya imam akan naik ke mimbar dulu untuk duduk dan dia memberi salam. Dia akan memberi salam dan dia duduk. Kemudian muazzin, tukang azan, akan bangun untuk azan yang kedua, untuk melaungkan azan yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila muazzin selesai azan, maka khatib akan bangun untuk berkhutbah atau membaca khutbah. Tengok kotak yang kedua, khatib membaca khutbah yang pertama. Dia akan membaca khutbah yang pertama. Bila selesai khutbah yang pertama, khatib akan duduk sebentar selepas khutbah yang pertama. Ketika itu kita disunatkan untuk berdoa, dan doa ketika itu amat-amatlah mustajab, amat-amat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, khatib akan bangun pula dan menyambung bacaan khutbah yang kedua sehingga selesai. Baiklah, yang ketiga, bila khatib selesai berkhutbah atau membaca khutbah, maka muazzin bangun pula untuk iqamah ataupun qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Seterusnya, bila selesai iqamah, maka akan didirikan solat fardu Jumaat. Baiklah, sebelum kita ingin solat fardu Jumaat, yang pertama kita kena tahu apakah lafaz dan niat solat Jumaat. Kita berlafaz sebelum solat
Tujuannya untuk memudahkan hati kita, untuk memudahkan hati kita serta menggerakkan hati kita untuk niat ketika kita sedang bertakbiratul ihram. Ketika kita menyebut Allah, maka ketika itulah kita niat. Niat macam mana niat solat fardu Jumaat? Iaitu usalli fardal Jum'ati raka'ataini ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat tunai makmum kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat tunai makmum kerana Allah Ta'ala. Jadi bila kita solat Jumaat ataupun kita solat berjamaah, wajib kita datangkan bersama di dalam niat itu sebagai makmum atau mengikut imam. Lebih lagi lah solat fardu Jumaat yang mana syarat untuk mendirikan solat fardu Jumaat mesti didirikan secara berjamaah. Yang keempat, solat Jumaat didirikan sebanyak 2 rakaat. Ketika kita ulang balik, ketika khatib sedang berkhutbah, itu ketika semasa membaca khutbah, khatib disunatkan berdiri di tempat tinggi, berdiri di tempat tinggi dan memegang tungkat, kerana untuk melihat para jamaah sedang mendengar khutbah itu. Seterusnya, apakah syarat sah solat Jumaat? Dan apakah syarat wajib solat Jumaat? Terdapat di sini iaitu ada 7 syarat sah solat Jumaat. Yang pertama, ia didirikan di dalam binaan yang khusus seperti masjid. Didirikan dalam binaan yang khusus seperti masjid. Sekiranya masjid itu pun tidak dapat menampung terlalu ramai ahli jemaah yang ingin solat Jumaat, maka dibolehkan solat Jumaat di luar masjid. Yang penting jangan terlalu jauh jarak di antara orang yang berada di luar masjid dengan dinding masjid itu. Mesti tidak berasingan, jangan berasingan. Jangan berasingan di jemaah yang berada di luar masjid itu jauh. Lebih kurang jangan lebih daripada jaraknya dalam kitab-kitab fiqh, iaitu jangan lebih daripada 300 hasta. Jangan lebih daripada 300 hasta. Yang kedua, bilangan jemaah yang cukup syarat tidak kurang daripada 40 orang. Bilangan ahli jemaah yang cukup syarat. Apakah cukup syarat? Nanti kita akan belajar di sebelah tu, syarat wajib solat Jumaat. Bilangan jemaah yang cukup syarat tidak kurang daripada 40 orang. Tidak boleh 39 orang, 35 orang, tak boleh. Tidak sah. 40 orang ini termasuklah imam dari permulaan khutbah. Sekiranya dia datang lewat, dia ahli jemaah yang berada dalam masjid itu 39 orang. Contohnya, ada seorang itu baru datang ketika imam sedang berkhutbah, khutbah yang kedua, maka tidak sah. Mesti cukup
40 orang. Yang ketiga, didirikan dalam waktu zuhur. Didirikan dalam waktu zuhur. Sekiranya didirikan sebelum waktu zuhur, maka tidak sah. Ataupun dalam waktu asar, tidak sah. Yang keempat pula, tidak boleh didirikan dua solat Jumaat pada satu tempat. Tidak boleh didirikan dua solat Jumaat pada satu tempat. Contohnya, seperti dalam satu mukim. Dalam satu mukim ataupun satu kampung. Macam mana untuk menentukan mukim? Ia ditentukan oleh Majlis Agama Islam itu sendiri. Contoh, di tempat ustaz ini dinamakan mukim badan. Dan mukim badan ni ada sempadannya. Ada sempadan. Sebelah mukim badan iaitu mukim Sengapi. Jadi pada satu mukim itu tidak boleh adanya dua buah masjid yang didirikan solat Jumaat. Mesti satu buah masjid saja didirikan solat Jumaat. Contoh dalam mukim badan ni ada dua buah masjid. Seterusnya didirikan solat Jumaat kedua-duanya. Maka tidak boleh. Kena satu saja masjid untuk didirikan solat Jumaat. Yang kelima, didirikan secara berjamaah. Didirikan secara berjamaah. Sekiranya didirikan secara bersendirian, tidak sah. Yang keenam, didahului dengan dua khutbah. Mesti didahului dengan dua khutbah. Yang ketujuh, belum didirikan solat Jumaat di qaryah yang sama sebelumnya. Yang ketujuh ini masalahnya seperti masalah yang keempat jugalah. Belum didirikan solat Jumaat di qaryah yang sama sebelumnya. Baiklah, apakah syarat wajib solat Jumaat? Yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Apa maksud baligh? Iaitu sampai umur. Umur baligh bagi orang lelaki biasanya 12, 13, 14 tahun. Sekiranya dia tidak baligh lagi, maka dia tidak dikira sebagai ahli 40 orang itu. Ahli Jumaat 40 orang itu tidak dikira. Yang ketiga, berakal. Sekiranya dia ni gila, tidak siuman, maka dia tidak wajib solat Jumaat. Yang keempat pula lelaki. Orang lelaki. Yang kelima, sihat tubuh badan. Yang keenam, bermukim. Ini tidak wajib bagi yang musafir. Apakah makna musafir? Itu seseorang bermusafir ke Kuala Lumpur contohnya. Kebetulan hari itu hari Jumaat, maka tidak diwajibkan solat Jumaat ke atasnya kerana dia bermusafir. Yang ketujuh, merdeka. Tidak wajib solat Jumaat di atas hamba. Sekarang ni tak ada hamba. Kemudian, apakah amalan-amalan sunat sebelum kita hadir untuk solat Jumaat? Yang pertama, memotong kuku. Yang kedua, memotong atau cabut bulu-bulu di badan. Contohnya bulu ketiak. Yang ketiga, mandi sunat Jumaat. Dengan niat sahaja aku mandi sunat
hari Jumaat ini kerana Allah Ta'ala. Yang keempat, memakai pakaian yang terbaik. Memakai pakaian yang paling baik. Yang kelima, memakai wangi-wangian. Yang keenam, bersegera ke masjid. Yang ketujuh, iktikaf di dalam masjid. Bila masuk pintu masjid, kita terus segera berniat beriktikaf. Lafaz niatnya nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Kemudian kita pun berjalan masuk ke dalam saf, dan yang ke-8, solat sunat tahiyatul masjid. Jadi kalau sekiranya kita terus duduk, maka kita tidak boleh melakukan solat sunat tahiyatul masjid. Bermakna solat sunat tahiyatul masjid ini sebelum kita duduk. Sebelum duduk kita kerjakan sembahyang sunat tahiyat. Bermakna tahiyat iaitu menghormati masjid. Niatnya usolli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja sembahyang sunat hormat masjid kerana Allah Ta'ala. Yang kesembilan, banyakkan membaca Al-Quran ketika sedang menunggu masuknya waktu zuhur. Kita digalakkan memperbanyakkan membaca Al-Quran, berzikir dan juga berselawat. Yang ke-10, diam mendengar khutbah. Diam mendengar khutbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang mandi pada hari Jumaat sebagaimana mandi junub, lalu berangkat ke masjid lebih awal sehingga mendapat saf yang pertama, maka seolah-olah dia telah mengorbankan seekor unta. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sesiapa yang mandi pada hari Jumaat, sesiapa yang bertugas hadir untuk menunaikan solat Jumaat, kemudian sebelum itu dia mandi bagaimana mandi junub, iaitu niat mandi sunat hari Jumaat, kemudian dia terus berangkat ke masjid lebih awal kurang setengah jam sebelum masuknya waktu zuhur, ataupun 1 jam ataupun lebih awal lagi, dan dia juga mendapat saf yang pertama. Di barisan yang pertama, saf itu barisan yang pertama, maka seolah-olah dia akan mendapat ganjaran, seolah-olah dia telah mengorbankan seekor unta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bila hadis riwayat Bukhari dan Muslim ni hadis sahih, hadis yang paling kuat. Kemudian apakah perkara-perkara yang dilarang ketika khatib sedang berkhutbah? Khatib ni biasanya imam lah. Iaitu yang pertama, tidur. Dilarang tidur ketika khutbah. Yang kedua, bermain dan bergurau dalam masjid. Yang ketiga, bermain telefon. Yang keempat, bercakap, berbual-bual. Ini 4 perkara yang dilarang ketika khatib sedang berkhutbah.
Kemudian, apakah hikmah solat Jumaat? Yang pertama, melatih diri menjadi hamba yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Melatih diri menjadi hamba yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merapatkan ukhuwah. Apa makna ukhuwah? Persaudaraan. Merapatkan ukhuwah, iaitu persaudaraan, dan memupuk perasaan kasih sayang. Yang ketiga, mendengar nasihat, teguran, bimbingan, dan pedoman daripada khutbah yang kita dengar. Yang keempat, mendapat pahala dan ganjaran yang besar. Yang kelima, melatih diri melakukan perkara yang baik secara berjemaah. Yang keenam, lambang perpaduan dan kekuatan umat Islam. Banyakkanlah ibadat pada hari Jumaat, terutamanya apabila kita mendirikan solat Jumaat, yang sangat dituntut untuk semua umat Islam melaksanakannya. Di samping boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih kita melakukan kebaikan secara berjamaah. Baiklah, setakat ini saja untuk pembelajaran kita pada kali ini. Ustaz harap agar anak-anak semua dapat memahami pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih kerana menonton dan belajar. Jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.